kedua pula. So, sebatian karbon semula jadi. Yang kedua, kita akan cerita pasal lemak. Okey, lemak pun sebenarnya adalah sebatian karbon semula jadi. Sebab asal lemak adalah daripada haiwan dan juga tumbuhan, benda hidup. So, tapi lemak ni ada dua jenis. Satu adalah lemak tepu, satu lagi adalah lemak tak tepu. Nah, kenapa kita panggil dia tepu sebagai tak tepu? Lemak tepu ni adalah daripada haiwan dan dia dalam bentuk pepejal, mempunyai takat lebur yang tinggi, kandungan kolesterol tinggi dan bilangan atom hidrogennya lebih. Okey, so kesan kesihatannya ini adalah buruk. Maksudnya lebih banyak kesan buruk. So contoh-contohnya macam minyak sapi, mentega, margarin, ayam. So senang kata lemak tepu ni daripada haiwan dan dia adalah dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Kalau lemak tak tepu asalnya sumbernya adalah daripada tumbuhan. Dia dalam keadaan cecair macam minyak masak. Itu adalah lemak tak tepu. Takat leburnya adalah rendah, kandungan kolesterol adalah rendah, bilangan hidrogennya adalah kurang. So, bilangannya kurang sebab dia ada ikatan ganda dua. Yang ini adalah tepu. Okey, kesan yang ini baik. Contohnya adalah apa-apa sahaja minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak jagung dengan minyak bijan. Apa-apa sahaja yang bentuknya dalam keadaan cecair. Apakah kesan? Ni kita katakan kandungan kolesterol adalah tinggi, lemak tepu kan. So, apakah kesan pengambilan lemak tepu secara berlebihan? Boleh menyebabkan arteri tersumbat, penyakit jantung, strok dan juga tekanan darah tinggi. So kat sini saya nak tambah, margarin tu sebenarnya sumbernya adalah daripada tumbuhan, which is minyak kelapa sawit. Tapi dia telah mengalami penhidrogenan menjadi lemak trans tau. So margarin pun memberi kesan lebih kurang sama seperti lemak tepu. Okay? So, now ini adalah kesan dia. Nampak tak? Dia akan bagi arteri tersumbat. Kalau arteri tu tersumbat ke jantung, boleh kena serangan jantung. Kalau arteri tu tersumbat di bahagian otak, kita kata orang tu boleh kena stroke. So, bila salur darah ni menjadi sempit, kita punya blood pressure, tekanan darah kita boleh meningkat. Ini blood pressure orang normal. Kalau bacaan tu lebih daripada 120, 80, kita kata tekanan darah adalah tinggi. Okey. So, kita belajar pasal kelapa sawit. So, kelapa sawit ni, awak tengok dia punya struktur kelapa sawit. Kita mula kelapa sawit ni adalah daripada luar, sabut dia. So, sabut ni, nama lainnya kita panggil dia adalah sebagai mesokarp. So, mesokarp ni boleh menghasilkan banyak minyak. So, bahagian luar ni boleh menghasilkan banyak minyak. Kemudian yang ini namanya adalah tempurung. Yang dalam putih ni, ini adalah isi rong. Isi rong ni pun boleh menghasilkan minyak, tapi kuantiti dia sedikit. Tapi kualitinya adalah sangat tinggi. So, tadi kita dah cakap, apakah kegunaan minyak kelapa sawit? Boleh menghasilkan margarin, biodiesel, sabun, krim rambut, minyak masak. Susu pekat tu nama je susu, tapi sebenarnya tak ada susu pun. Dia adalah kandungan gula yang tinggi. Okey, lilin, minyak masak dan juga coklat. Apakah kebaikan minyak kelapa sawit? Tiada kolesterol, banyak vitamin A dan E, mengandungi lemak tak tepu. Dan dia mengandungi asid lemak dan juga beta karotina yang baik untuk jantung. Okay, so ini adalah daripada buku teks. Ini semua adalah bahan-bahan yang menggunakan minyak kelapa sawit. Okey, ni boleh tengok daripada buku teks. Alright. Now, seterusnya kita nak tengok macam mana daripada buah kelapa sawit kita boleh menghasilkan minyak. So, dia ada step-step dia. Now, awak tengok daripada gambar ni, ini adalah daripada buku teks awak. Okey, mula-mula apa je kita kena basuh. Okey, basuh tu namanya sebenarnya pensteril. Steril ni kita nak steamkan dia. Kita nak make sure dia adalah bebas daripada mikroorganisma. So, steril ni, okey, gunakan steam. Kenapa kita steam? Sebab yang ini, steril ni nak bunuh mikroorganisma. So, bila kita dah steril, barulah kita tanggalkan daripada satu tandan tu. Kita tanggalkan, leraikan satu-satu. So, proses kedua adalah penanggalan. Steril, pakai steam. Lepas tu, baru kita tanggalkan satu-satu. Bila kita dah tanggalkan satu-satu, baru kita potong. Chop.
potong-potong. So, proses kedua adalah pencernaan. So, pencernaan, minyak kelapa sawit tu dipanaskan, dikacau, lepas tu dikoyak, dipotong. So, kat sini masa ni, sabut dengan biji tu diasingkan. Ingat tak tadi, sabut ni pun boleh hasilkan minyak. Okey, bahagian dalam ni, dalam biji ni, isi rong dia. Isi rong pun boleh hasilkan minyak. So, minyak ada dua jenis. Satu adalah minyak daripada sabut, satu adalah minyak daripada isi rong. So, kita tengok dulu minyak daripada sabut. Ni kan? Ni 4. So, cara dia macam mana? Kita ekstrak, kita perah. Dia ada satu alat namanya penekan hidrolik. Bila kita dah perah, kemudian kita turas. Okey, bila kita turas ni, kita tulen. So, tulenkan ni nak bagi warna dia cantik. Tak ada bau. So, minyak kelapa sawit ni ditulenkan melalui kaedah berikut. Dia letak asid forik untuk hilangkan kotoran. Warna dia dilunturkan melalui pemvacuuman dan steam dialihkan untuk menyingkirkan asid yang menyebabkan minyak menjadi masam. So, aktiviti penelinan ni nak bagi minyak kelapa sawit tu warna dia lebih cantik dan tahan lama. Ini kalaulah minyak tu kita dapat sumbernya dari sabut. Kalau kita ambil sumber minyak tu adalah daripada dia punya isi rong, kita guna pengekstrakan. So, tempurung tu mengandung isi rong dikukus pada tekanan tinggi. Kemudian tempurung tu dipecahkan dan isi rong dihasilkan. Kalau daripada biji, isi rong, step dia satu je, ekstrak. Kalau nak dapatkan minyak dari sabut, pengekstrakan, penurasan dan penulinan. Okey, tadi kita dah tengok minyak kelapa sawit, boleh digunakan dalam menghasilkan sabun kan. So, kita nak tengok macam mana nak buat sabun. So, sabun ni adalah satu proses. Kalaulah awak tengok di sini, sabun ni adalah proses minyak. Kita tambah dengan alkali pekat. Which is natrium hydroxide. So, awak tengok dekat sini, prosesnya adalah macam ni. Minyak kelapa sawit, kita tambah dengan natrium hydroxide. Nisbah dia macam 1:5. 10 ml minyak kelapa sawit, 50 ml natrium hydroxide. Kemudian, kita buat apa? Kita panaskan. Now, bila kita dah panaskan, dah mendidih, kita tambah dengan garam. Natrium klorida ni sebenarnya adalah garam. So, kenapa kita mesti tambah dia dengan garam? Garam ni kita tambah dia nak bagi hasil tu terapung. So ni natrium klorida garam berfungsi mengurangkan keterlarutan sabun dalam air, nak bagi dia terapung. So, garam ni fungsi dia nak kurangkan, kita cuba buat eksperimen ni kat sekolah, kurangkan keterlarutan sabun dalam air. Alright. So, tindakan sabun. Sabun ni, kalaulah awak tengok daripada sini, sabun ni sebenarnya, dia ada dua bahagian. Bahagian pertama, kita panggil dia kepala. Kepala ni adalah, kita panggil dia adalah sebagai hidrofilik, larut dalam air. Kalau bahagian yang kedua, namanya adalah hidrofobic. Dia adalah larut kepada minyak. So, kepala sabun, contoh sabun ni ada dua bahagian, kepala dan ekor. Ekor suka air. Kepala suka air, ekor suka minyak. Macam itulah, senang nak ingat. Now, tengok daripada ni, tindak balas macam mana sabun ni boleh menghilangkan kekotoran. So, cara dia, sabun ni menghilangkan kekotoran dengan cara sabun ni boleh larut dalam air. Kemudian, bila dia larut, molekul sabun ni dia akan kelilingi kekotoran ni. Ni sabun. Yang bulat ni, ekor, ada kepala ekor ni sabun. So, dia akan kelilingi grease. So, bahagian yang hidrofilik ni kepala ni, dia larut air. Sebab tu dia kat luar. Ni kepala. Yang ini adalah ekor. So, bahagian ekor ni larut grease. So, sebab tu ekor dekat grease. Kepala dia dekat air. So, bila dah jadi macam ni, air akan tarik. Ni kotoran ni,
air. Ini terbalik tau gambar ni. Sepatutnya gambar ni kat atas. Ini gambar di bawah. Okay. So, senang kata, mula-mula kena cerita yang ini ya. Alright. So, air ni nanti dia akan pecahkan molekul grease. Okay. So, menjadi titisan kecil. Lagi sekali saya cerita, gambar Raja ni salah ni. Ni nombor 1, ni nombor 2. Mula ni sabun. Sabun ni dia akan mengelilingi grease dengan cara kepala dia kat luar, ekor kat dalam. So, yang ini nanti dia akan tarik. Bila dia akan tarik, lama-lama grease ni akan jadi molekul kecil. So, dia boleh pecahkan grease tu. So, akhirnya kotoran tu dapat disingkirkan. Okey. Now, seterusnya. Okey, kita tengok lagi sebatian karbon yang lain. So, sebatian karbon yang lain. Okey, kita nak tengok adalah monomer dan juga polimer. Apakah itu monomer? Apakah itu polimer? So, molekul-molekul yang kecil, kita panggil dia adalah sebagai monomer. So, gabungan akan membentuk polimer. So, ini adalah monomer. Bila kita gabung-gabungkan ni, rantai monomer-monomer ni, dia akan membentuk polimer. So, proses penggabungan monomer menjadi polimer, kita panggil dia pempolimeran. Pempolimeran adalah proses. Okey, boleh tak polimer ni kita putuskan? Boleh. So, apa nama proses tu? Proses tu kita panggil dia sebagai penyahpolimeran. Okey, now, kita tengok kat sini, polimer. Polimer ni sebenarnya yang awak nampak kat sini. Okey, polimer ni ada 2 jenis. Satu adalah polimer semula jadi. Contohnya kanji, lemak, kapas, getah, selulosa, protein, sutera. Ini adalah daripada benda hidup. Kalaulah sintetik buatan, contohnya nylon, polystyrene, neoprene, perspex, polyethylene. Neoprene ni adalah sejenis getah sintetik. Okey, so apakah itu polimer asli? Polimer asli adalah polimer yang dihasilkan secara semula jadi oleh hidupan. Apakah polimer sintetik? Polimer sintetik adalah polimer buatan manusia melalui tindak balas kimia. So, kesimpulan polimer ada 2 jenis. Satu polimer semula jadi, satu lagi adalah polimer sintetik. So, nampak tak yang sintetik nama pelik-pelik kan? Nylon, polystyrene, neoprene, perspex and polyethylene. So, yang ini apakah kegunaan polimer? So, guna polimer yang ni semua dari makanan. So, yang apa yang awak makan sebenarnya dia adalah sejenis polimer. Macam karbohidrat, nasi, itu polimer. Katakanlah kalau ikan pun polimer. Apa, sayur-sayuran, itu pun adalah polimer. Tapi polimer ni awak tak boleh makan lah. So, ini adalah getah asli. So, semua polimer mesti ada unit asas. So, unit asasnya kita panggil dia sebagai monomer. Kalau protein, unit asasnya asid amino. Kalau karbohidrat, monomernya glukosa. Selulosa, monomer atau unit asasnya adalah glukosa. Kalau getah asli, unit asasnya atau monomernya adalah isoprena. Okey. Now, ini pun dah belajar ni. Perspex, metaklirat. Perspex ni kat mana? Ni. Perspex ni. Cermin kapal terbang. Yes. Okey. Now, ini adalah contoh-contohnya. Okey. Now, seterusnya kita tengok polimer semula jadi. Which is contoh polimer semula jadi adalah getah asli. Apa unit asas getah asli? Unit asas getah asli atau monomer dia. Monomer getah asli kita kenali dia sebagai isoprena. Okey. Now, kita tengok ciri-ciri getah asli. Yang ni awak boleh ambil getah yang nak pergi ikat tempe tu dekat dapur. So, apakah ciri dia? Cirinya adalah kenyal. Takat leburnya adalah rendah, tidak mengkonduksikan elektrik. So, aktiviti di atas ni adalah aktiviti yang membuktikan getah ni mempunyai ciri ni, kenyal. Sebab bila awak tarik, boleh lepas, kita panggil dia kenyal. Takat leburnya adalah rendah. So, bila kita panaskan, dia boleh lebur. Okey. Dan satu lagi, tidak boleh mengkonduksikan elektrik. So, ini adalah aktiviti yang simple yang boleh awak buat di rumah. So, kesimpulannya, getah asli ialah bahan yang bersifat kenyal, menjadi melekit apabila dipanaskan. Okay, now kita tengok. Getah ni sebenarnya, dia boleh bertindak balas dengan asid dan alkali. Dan tindak balasnya berbeza tau. Okay, now kita tengok daripada sini. Okay, now, tengok
getah, apabila kita tambah asid, okey, ni kan, getah ni, kalau kita tambah dengan asid etanoik, okey, dia tidak bergumpal. Tak bergumpal. Kalau letak asid dia bergumpal. Kalau dia letak alkali, tak bergumpal. Ini adalah eksperimen yang famous tau, yang selalu keluar periksa. Tengok okey, kalaulah dalam periksa, awak kalaulah nak lukis gambar, cadangan saya lukis dua macam ni. Satu yang letak asid etanoik, satu yang letak larutan amonia. Okey, sebab daripada gambar ni awak boleh tahu ini pemboleh ubah dimanipulasi. Ni PM. Ini adalah PM. Daripada gambar ni kalau boleh awak letak dia punya kandungan berapa. Okey. So latex ni, isi padu latex ini adalah pemboleh ubah dimalakan. So nampak tak? Dimanipulasi, kalau daripada gambar boleh nampak. Sini satu letak asid, satu alkali. Pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau yang ini pula latex, isi padu latex adalah dimalakan. Keadaan latex. So maksudnya kalau kita letak asid etanoik ni bergumpal. Kalau letak alkali which is ammonia tidak bergumpal. So keadaan latex bergumpal atau tidak itu adalah bergerak balas. So daripada jadual ni, ingat tak, jadual ni sebenarnya adalah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. So sini adalah PM dia, dimanipulasi. Ini adalah PB, bergerak balas. So PM ni wajib isi. Okey. So apakah itu larutan amonia? Okey, kat sini susah kot nak tengok orang menoreh getah. Larutan amonia ni adalah, kalaulah awak tengok dekat sini. Alright, larutan amonia ni bukan sejenis asid. Larutan amonia ni sejenis apa? Larutan amonia ni adalah, okey, larutan amonia ni adalah sejenis alkali. Okey, larutan amonia adalah sejenis alkali yang sering digunakan untuk mencegah penggumpalan latex. Okey, ini adalah sejenis alkali. Okey. Now, analisis. Awak tengok daripada sini, daripada gambar. Okey. Now, ini adalah gambar struktur getah. So awak ni nampak dalam ni adalah molekul getah. Luar ni adalah membran protein. Di luar ni adalah cas-cas negatif. So daripada gambar ni, kalaulah kita tambah asid. Okey, contoh asid adalah asid etanoik. So kalaulah kita tambah asid etanoik, okey. Now, jalan cerita dia macam ni. Ini kimia betul ni. Kalau saya salah, minta maaf Okey. Now, daripada sini kita tengok kat sini adalah asid bercas positif. Asid bercas positif yang boleh meneutralkan ion negatif pada membran protein. Okey. So, zarah-zarah getah akan berlanggar dan menyebabkan membran menjadi pecah. So, molekul-molekul getah typo akan terlepas dan bergabung. So, itu yang menyebabkan latex bergumpal. So, kesimpulannya, bila kita letak asid, latex bergumpal. Kenapa boleh bergumpal? Sebab zarah-zarah getah tu berlanggar dan membrannya pecah. Okey. Now, tetapi kalau kita tambah amonia, amonia adalah sejenis alkali tau. Kita tambah amonia adalah sejenis alkali. Larutan amonia adalah alkali. Alkali ni biasanya mempunyai ion-ion hidroksida. So, ion hidroksida ni, okey, ion hidroksida ni dia bercas negatif. Kalau awak nampak kat sini, ion hidroksida adalah bercas negatif, dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. So, senang kata macam ni. Dekat latex ni ada bakteria. So, okey, ni latex tau, ni latex. Latex ni ada bakteria. So, bakteria ni hasilkan asid. So, okey, larutan amonia ni yang mengandungi ion-ion hidroksida yang bercas negatif ni, dia dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Kat luar ni ada banyak bakteria. So, oleh itu, latex ni dapat dicegah daripada bergumpal. Okey. So, ini adalah analisis untuk aktiviti tu. So, dalam keadaan semula jadi, latex tidak bergumpal dan dengan serta-merta kerana zarah-zarah getah saling menolak
kerana mempunyai cas yang sama. Okey, selain asid etanoik, apakah bahan yang kita boleh gantikan asid etanoik? Contohnya adalah cuka, jus limau sebab dia bersifat asid. Okey, now selain amonia, gas amonia, ada tak bahan lain yang kita boleh gantikan? So, selain amonia, kalaulah kita tengok sini, apakah yang kita boleh gunakan? Adalah larutan natrium hidroksida dan sabun. Sabun sebab sifatnya adalah alkali. Apakah itu asid? Asid ialah bahan yang boleh menyebabkan latex tu akan bergumpal. Okey, right. Tetapi alkali adalah bahan yang menyebabkan latex tidak bergumpal. Ini adalah definisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi apa yang awak tengok hasil daripada eksperimen. Okey, alright. So, ini adalah daripada buku teks. Okey, last kali. Pembulkanan getah. Apakah itu vulkan? Pembulkanan getah. So, right. So, awak tengok kat sini. Apakah itu proses pembulkanan? Proses pembulkanan, tengok kat sini, adalah proses apabila getah asli ditambah dengan asid. So, getah ni menjadi dalam keadaan pepejal. Tetapi, masa tu kita kenali dia getah sebagai getah tak tervulkan. So, latex campur dengan asid. So, kita kenali sekarang getah tak tervulkan. Apakah itu getah tak tervulkan? Getah itu dalam keadaan tergumpal sahaja. Bila masa kita panggil dia getah tervulkan? Bila kita tambah dengan sulfur. So, sebelum jadi getah tervulkan, dia kena jadi getah tak tervulkan. Apakah itu getah tak tervulkan? Getah itu adalah dalam keadaan bergumpal. Apakah kebaikan getah tervulkan? Kebaikan getah tervulkan, okey, dia akan jadi lebih kuat disebabkan ada rangkaian silang atom sulfur. Nampak tak rangkaian silang? Okey, so ini adalah getah asli. So, getah asli bila campur sulfur jadi getah tervulkan. Tapi sebelum jadi jadi tervulkan, dia kena jadi dulu getah tak tervulkan. Okey, perbandingan antara getah tak tervulkan dan juga getah tervulkan. Getah tak tervulkan ni adalah getah dalam keadaan pepejal bila kita tambah asid. So, dia getah semula jadi tapi dalam keadaan pepejal. So, getah tak tervulkan adalah kurang kuat, lebih lembut, kurang kenyal, tahan haba. Contohnya adalah belon, sarung tangan. Tapi getah tak tervulkan adalah getah yang dalam keadaan pepejal kita tambah dengan sulfur. So, dia lebih hebat. Sulfur. So, lebih kuat, lebih keras, lebih kenyal, tahan haba. So, contohnya tayar kereta dan juga tapak kasut. Ni, tengok banyak bahagian kereta ni menggunakan getah tervulkan. So, itu sahaja untuk bab 4. Okey, saya minta maaf atas segala salah silap. Alright.